Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Azizan Zabjan selaku pensyarah bagi khusus HPA 201E/4 Terima Agama dalam Dunia Terpilih. Saya Muhammad Azif Faiz bin Nur Hasyam, nombor matrik 1549 akan membentangkan tajuk tugasan term paper saya iaitu Discuss the Concept of the Guru Granth Sahib in Sikhism atau dalam bahasa Melayunya, bincangkan konsep Guru Granth Sahib dalam Sikh. Baiklah, saya mulakan pembentangan ini dengan menjelaskan apa itu Sikh. Siapa seorang Sikh? Dalam konteks realiti sosial, pembentukan identiti dapat dilihat dari dua realiti. Pertamanya, kita boleh melihat konsep everyday defined yang merupakan realiti yang dilalui sendiri oleh individu dalam kehidupan sehariannya dan identiti yang diperlihatkan itu berbeza dengan identiti orang lain. Berbeza dengan konsep authority defined atau kolektif yang lebih menekankan pihak yang berada dalam struktur kekuasaan yang dominan seperti golongan politik atau ahli agamanya yang menentukan identiti sesuatu kumpulan bagi mendefinisikan konsep ini oleh golongan kolektif. Jika kita melihat atau menggunakan kedua konsep ini kerana ianya merupakan lumrah dalam mana-mana etnik seperti di dalam masyarakat Sikh, kita boleh melihat konsep authority defined yang kolektif ini di dalam agama Sikh iaitu Sikh Rehat Maryada iaitu kod tingkah laku yang menjadi panduan kepada orang Sikh dalam menjalani kehidupan sebagai penganut Sikh. Perayaan Baisakhi, penggunaan bahasa Punjabi, tulisan Gurmukhi, pakaian tradisi, kesaksamaan gender sehinggakan makanan ruji turut diamalkan. Manakala berbeza dengan konteks individu iaitu everyday defined yang mempengaruhi seorang penganut Sikh itu menerusi jalinan interaksi sosial serta pengaruh dalam pelbagai budaya setempat seperti perkahwinan campur, penceraian, fashion pakaian, ketaksamaan gender, pengaruh agama Hindu dan penggunaan bahasa asing. Berikutnya ialah bab 2, asal-usul Sikh. Agama Sikh diasaskan oleh Guru Nanak dalam bentuk 10 guru yang bermula dari tahun 1469 sehingga tahun 1708 di India. Melihat semula asal-usul bagi perkataan Sikh dari aspek etimologi, ada beberapa pendapat yang mengatakan perkataan Sikh berasal daripada bahasa Pali iaitu Sikha yang bermaksud belajar dan ada juga yang berpendapat ia berasal dari bahasa Punjabi iaitu dari perkataan Sikha yang bermaksud pengikut. Bukan itu sahaja, dalam mentakrifkan perkataan Sikh ini juga, ianya dipercayai berasal daripada bahasa Sanskrit iaitu Shikha yang bermaksud pendengar atau pelajar. Di samping itu, cara sebutan yang betul bagi perkataan Sikh ini juga sebenarnya ialah dengan menyebutnya Sikh, bukannya Sikh seperti yang disebut segelintir masyarakat pada hari ini. Hal ini kerana huruf I dalam bahasa Punjabi disebut dengan pendek sahaja. Jadi jelaslah bahawa dalam mentakrifkan perkataan Sikh dapat dibuktikan bahawa agama Sikh merupakan agama yang terdiri daripada pengikut atau pelajar guru-guru Sikh itu sendiri. Jika kita melihat asal-usul Sikh dari aspek keagamaan pula, terdapat dua pencanggahan pandangan yang mengatakan kewujudan asal-usul agama Sikh ini. Melihat pandangan ataupun pendapat yang pertama daripada segelintir ilmuwan seperti Griffin dan Razali dengan berpendirian dengan prinsip bahawasanya agama Sikh dipengaruhi daripada Islam serta Hindu. Hal ini kerana idea mengenai agama Sikh telah wujud lebih awal sebelum kelahiran Guru Nanak. Idea penubuhan agama Sikh ini ditubuh oleh Kabir yang merupakan seorang penganut agama Hindu yang berkasta paling rendah namun beliau telah dibesarkan oleh jagaan pasangan beragama Islam. Dikatakan juga asas penubuhan agama Sikh ini berasal daripada Guru Nanak yang mengambil idea daripada Kabir menerusi kebanyakan ilhamnya yang berujuk karya Ramanan. Maka dengan itu, tidak asing lagi beberapa doktrin agama Sikh yang mempunyai persamaan dalam Islam seperti doktrin monoteisme dan doktrin hukum karma sama seperti yang ada di dalam agama Hindu. Menambahkan lagi kelojikan teori ini, agama Sikh muncul di punjab sejurus kedatangan Islam dan Hindu. Teori atau pandangan kedua pula didakwa pula agama Sikh ini muncul daripada agama Wahyu yang digunakan oleh Tuhan kepada Guru Nanak untuk menubuhkan agama Sikh dan bukannya gabungan Islam dan Hindu seperti yang didakwa di dalam teori pertama tadi. Membuktikan lagi penubuhan teori ini, dikatakan juga Wahyu telah turun di India dan ianya diturunkan di tempat lahirnya agama Sikh. Ini sekaligus membuktikan keaslian Wahyu tersebut.
Bukan itu sahaja, menurut teori ini juga ada mengatakan bahawa agama Islam dan Hindu bukan berasal daripada India, sebaliknya dipengaruhi daripada Timur Tengah serta Tengah Asia. Maka dengan itu, wahyu yang dikurniakan kepada Guru Nanak telah membuktikan bahawa agama Sikh mempunyai kewujudannya tersendiri tanpa dipengaruhi unsur Islam dan Hindu. Bab ketiga ataupun bab yang berikutnya ialah Guru Granth Sahib sebagai guru terakhir dalam Sikh. Bagi penggana Sikh, Guru Granth Sahib bukan sekadar buku. Mereka percaya itu adalah firman Tuhan yang diturunkan kepada para guru untuk menyampaikan. Penggana Sikh menghormati Guru Granth Sahib sebagai guru yang hidup dan menganggapnya sebagai hadiah yang berharga. Mereka sering meletakkan gelaran Sri sebelum namanya untuk menunjukkan rasa hormat. Guru ke-10, Guru Gobind Singh, menamatkan keguruan peribadi dan mengisytiharkan Guru Granth Sahib yang ditulis oleh Guru Arjan merupakan kitab suci sebagai guru terakhir selama-lamanya. Hal ini kerana ketiadaan pewaris Guru Gobind Singh yang berkorban ketika berperang dengan Mughal telah menjadikan Guru Granth Sahib yang telah ditulis dan disusun oleh para guru sendiri diangkat menjadi penggantinya, dan pengikutnya tidak boleh menafikan kerana ianya adalah sahih, ditulis oleh para 10 gurunya. Oleh itu, Guru Gobind Singh menamakan guru kepada Granth Sahib kerana istilah guru menurut agama Sikh ialah sebagai rujukan kepada penganut Sikh mengenai ajaran agama mereka. Ianya juga bermaksud petunjuk yang membimbing manusia dan menyampai ajaran-ajaran guru-guru mereka. Tambahan pula, dalam mana-mana agama sekalipun, kitab suci adalah benda yang paling berharga kerana ianya dijadikan tempat rujukan jika terdapat sebarang kekeliruan mengenai agama. Sama seperti agama Sikh, mereka mengangkat kitab Guru Granth Sahib sebagai guru bagi penganut mereka kerana ianya dijadikan sebagai tempat rujukan dan ianya layak bagi menggantikan Guru Gobind Singh. Hal ini juga kerana bagi mengelakkan kekeliruan oleh penganut mereka selepas ketiadaan Guru Gobind Singh. Tiada sesiapa dibenarkan menukar walaupun koma atau noktah di dalamnya. Justru Guru Granth Sahib berperanan membimbing penganut Sikh supaya pengikutnya tidak terpesong penggagangan daripada ajaran agama Sikh. Maka kitab ini digelar guru juga. Bab yang seterusnya ialah intipati kitab Guru Granth Sahib. Dalam agama Sikh, perkataan guru tidak dilambangkan dengan makna biasa seperti guru atau pakar atau tutor manusia. Tetapi ini terdiri daripada perkataan Gu dan Ru. Gu bermaksud kegelapan dan Ru bermaksud cahaya. Cahaya yang akan menghilangkan semua kegelapan. Di dalam Guru Granth Sahib ini juga dikatakan terdapatnya gabungan daripada sajak-sajak yang ditulis oleh penyajak seperti Kabir, Nadev, Trilochan, Ravidas, Sain dan Jaidev. Bahan poti ini akhirnya telah digunakan oleh Guru Arjan dalam proses penyusunan kitab Adi Kranti dan ditambah di dalam karangan Guru Tegh Bahadur oleh anaknya, iaitu Guru Gobind Singh. Di samping itu, Guru Nanak juga ada menerangkan bahawa Tuhan adalah satu dan berperanan sebagai pencipta. Ia tidak mati dan tidak mempunyai anak. Ia juga berkuasa dan pemurah terhadap makhluknya. Bukan itu sahaja, Guru Nanak juga ada menambah lagi bahawasanya Tuhan yang satu bersifat universal, tidak setempat dan mempunyai kuasa yang tidak terbatas, berkuasa melakukan sesuatu tanpa mengira tempat, masa dan keadaan. Maka dengan itu, jelaslah ianya selari dengan konsep yang terdapat di dalam buku Sikh Religion yang mengatakan ibarat Tuhan menghantar seorang wakil untuk membimbing penganut Sikh dan individu tersebut akan digelar sebagai Guru Nanak. Oleh itu, Guru Nanak ialah penjelmaan cahaya ilahi. Hal ini juga dibuktikan melalui petikan daripada ayat di dalam Guru Granth Sahib. In the true Guru Nanak, he installed his own spirit through him. God revealed himself. Dipetik dari Asar Divar Pauri 6, muka surat 466. Seterusnya, kita boleh melihat juga antara intipati yang terdapat dalam Guru Granth Sahib ialah terdapatnya 6,000 irama nyanyian dan puji-pujian terhadap Tuhan. Bukan itu sahaja, Guru Granth Sahib ini juga dikatakan terdapatnya firman ilahi datang langsung daripada Tuhan. Guru Granth Sahib tidak menceritakan kisah hidup Guru Nanak, namun setiap perkataan yang terdapat itu didedikasikan untuk kemuliaan Tuhan Yang Maha Esa. Bab berikutnya ialah Granthi Sahib dan cara penyampaian. Granthi Sahib didefinisikan sebagai pembaca dan penjaga kepada kitab Sri Guru Granth Sahib Ji. Dalam fahaman atau ajaran Sikh, mereka tidak menggunakan istilah ustaz atau imam seperti yang terdapat dalam Islam. Begitu juga dengan padri seperti yang terdapat dalam agama Kristian. Sebaliknya, mereka yang sudah pun menjadi anggota Khalsa berkelayakan untuk membaca kitab Guru Granthi Sahib ini. Akan tetapi, kebiasaannya di setiap Gurdwara akan ada seorang yang dilantik bagi membaca kitab ini. Mereka inilah kemudiannya digelar Granthi Sahib. Ianya sama ada lelaki atau perempuan. Mereka ini berperanan bagi menjaga kesucian Guru Granth Sahib. Kita juga boleh melihat di Gurdwara yang terbesar seperti di India serta United Kingdom mempunyai jumlah penganutnya yang ramai. Granthi Sahib akan diberikan bayaran gaji oleh komuniti Sikh sendiri.
Sebaliknya, berlaku di kulawarah kecil, mereka akan menjadikan peranan ini sebagai kerja sambilan sahaja kerana mereka sudah pun mempunyai pekerjaan yang tetap yang lain. Dan tugas sebagai garanti sahib hanyalah sebagai kerja sambilan sahaja. Garanti sahib ini berperanan dalam menjalankan upacara keagamaan di kulawarah dan menjaga kesucian darbar sahib yang merupakan dewan sembahyang yang terletaknya Sri Guru Granth Sahib Ji di kawasan sekelilingnya. Guru Granth Sahib juga akan dipertanggungjawabkan untuk menyempurnakan upacara Parkash dan Samafti pada setiap hari. Upacara Parkash biasanya dilakukan pada 9 pagi bermula pada 4 hingga 6 pagi ketika Guru Granth Sahib Ji dibawa dari peraduan dan ditabalkan. Manakala bagi upacara Samafti boleh dijalankan daripada 7 hingga 8 malam ketika Guru Granth Sahib dibawa masuk semula ke peraduan. Apabila selesainya upacara berdoa, kita dapat melihat Guru Granth Sahib akan terus membaca hukum nama yang merupakan jawapan kepada doa-doa yang dibaca sambil membuka Guru Granth Sahib. Apabila Guru Granth Sahib dibuka, ianya hendaklah dibaca segala ayat-ayat terkandung dalam kitab tersebut dan ianya dipercayai oleh wahai guru. Berdasarkan mesej agama yang dipetik itu, para Granthi Sahib pula menjelaskan maksudnya kepada mereka yang bertemu dengannya. Guru Granth Sahib juga bukan sahaja dibaca tetapi dinyanyikan. Ianya terdiri daripada beribu-ribu lagu raya. Selain itu juga kita boleh melihat kebiasaannya jika berlaku kematian bagi penganut Sikh, Guru Granth Sahib akan digunakan bagi urusan perkuburan dan hendaklah diiringi dengan nyanyian pujian daripada Guru Granth Sahib dan ikuti dengan bacaan lengkap keseluruhan kitab suci. Tuntasnya, kita dapat melihat konsep Guru Granth Sahib dalam scene ini ialah sebagai kedudukannya sebagai kitab suci penganut Sikh. Bukan itu sahaja, ianya juga dijadikan sebagai guru mereka atau tempat rujukan penganut Sikh selepas kematian Guru Gobind Singh kerana ketiadaan waris yang mewarisinya selepas keempat warisnya terkorban ketika berperang dengan Empayar Mughul. Maka Guru Granth Sahib diangkat menjadi pewarisnya. Segala isi kandungan di dalam kitab tersebut tidak boleh ditukar sama sekali walaupun tanda koma atau noktah sekalipun. Jelaslah ianya bagi memelihara kesucian isi kandungannya bagi mengelakkan kekeliruan bagi penganutnya untuk mewujud segala perintahnya. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.